Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا. اللهم من أراد بنا سوءا فأسقله في نفسه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah bersyukur kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu sentiasa mencurahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita, dan Allah melindungkan kita pada perkara yang kita tidak sukai, perkara yang tidak digemari oleh kita. Maka dengan rahmat nikmat Allah Ta'ala hari ini kita sesama dapat bersama dalam majlis ilmi kita. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang mana Allah jagakan hidup kita dan umur kita hingga sampai kita akan tak berapa hari lagi kita akan berlangkah masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang diberkati, bulan rahmat, bulan keampunan dan seterusnya. Maka pelajaran kita hari ini sekali lagi kita sebagai mengingati, kita berangatkan hubungan dengan perkara yang bersangkut paut dengan bulan Ramadan. Perkara yang mana kita akan bicara bersama hari ini ialah amalan penting dalam bulan Ramadan. Amalan-amalan penting dalam bulan Ramadan. Sebagaimana kita sedia maklum, hari ini sebagai kita nak perangat klik semula, nak peringat klik semula di atas apa yang mana kita tahu dah tu, dan rasanya munasabah dengan dekat bulan Ramadan ni, semua apa dia menjelih-menjelih ilmi ataupun apa-apa ruangan agama selalu duk perangat hubungan dengan bulan Ramadan, hubungan dengan puasa dan sebagainya. Maka di antara noktah yang mana kita akan bicara hari ini ialah satunya, puasa mengikut hakikatnya sebenar.
Jadi di antara amalan penting dalam bulan Ramadan kita ada satu lagi lah, satunya puasa. Puasa. Maka setiap kita tu adalah berpuasa. Cuma hari ini sebagai nak peringat pada kita sekali lagi hakikat puasa tu. Kita hendaklah kita puasa tu sampai pada hakikat dianya, sampai pada hakikat puasa yang sebenar. Bagaimana puasa yang sebenar? Yang mana puasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu belaka dah bahasanya kelebihan puasa tu, siapa puasa iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa iman wa ihtisaban sebagai iman dan harapan pahala kepada Allah Taala, tak ada kerana lain, kerana iman pada Allah dan kerana harapan pahala pada Allah Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa yang terdahulunya. Jadi puasa manakah yang mana dapat kelebihan lagu tu? Itulah kita nak tahu hakikat puasa. Maka hari ini insya-Allah kita akan lalu beberapa hadis Nabi SAW berkenaan dengan hakikat puasa dan lain-lain lagi berkenaan dengan amalan Ramadan. Hubungan dengan hakikat puasa ni, sabda Nabi SAW, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Hadis riwayat Bukhari dalam belakang 1903. Nabi kata, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Maksudnya, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan ataupun cakapan buruk serta masih beramal dengannya, maka tidak ada bagi Allah itu suatu hajat pada ia meninggalkan makanannya dan minumannya. Ini adalah satu daripada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hakikat puasa yang sebenar. Nabi kata, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan ataupun cakapan buruk, siapa tak tinggal cakapan buruk, dek kecek ngaruk, bohong, mengupak, kata korang dan sebagainya, ikutlah, maknanya perkara maksiat. Perkara maksiat. Jadi ini satu contoh perkara maksiat ialah cakapan buruk, dan ada lain lagi daripada perkara maksiat. Maknanya siapa tidak tinggalkan perkara maksiat serta masih beramal dengannya, masih ada beramal dengan maksiat tu, masih ada kerja dengan benda maksiat tu, masih ada cakap perkara buruk, cakap perkara yang tak betul, duk bohong dan celah pada orang, maki pada orang, mengupak pada orang, royak hati orang dan sebagainya, dia tu puasa. Maka Nabi kata, tidak ada bagi Allah tu suatu hajat pada yang meninggalkan makanannya dan minumannya. Jadi kalau dia puasa sekadar kata dia tak makan, tak minum tu, dia tak ada berhajat. Kalaulah dia tak tinggalkan benda maksiat tu. Ini ayat kata puasa tu adalah puasa semua. Bukan puasa tak makan, tak minum saja dak. Nak puasa segala perkara maksiat. Perkara yang deraka pada Allah nak tinggal belaka. Itulah maknanya maksud hadis tu. Mari kita tengok keterangan hadis sikit insya-Allah. Keterangan ataupun intisari hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan tentang hakikat puasa yang sebenar mengikut sunnahnya. Nabi beri tahu pada kita, beri penjelasan pada kita tentang hakikat puasa yang sebenar. Puasa mengikut sunnah dia. Kita kena puasa mengikut sunnah. Maka puasa mengikut sunnah, Nabi telah menjelaskan pada kita hakikat puasanya, iaitu bukan arti puasa mengikut yang dipaham oleh kebanyakan manusia. Jadi puasa mengikut sunnah ni bukan arti puasa mengikut kepahaman kebanyakan manusia. Manusia faham lagu ni lah satu pahaman bagi manusia tentang hakikat puasa. Gapo dia manusia dak faham. Kebanyakan kita dak faham lagu mana hakikat puasa ni. Kita puasa-puasa tu gapo dia kita dak puasa. Kebanyakan kita manusia ni faham lagu ni, iaitu mengikut pahaman kebanyakan manusia itu bahawa puasa
ialah meninggalkan seseorang akan makanan dan minuman, dan mereka sudah berpuas hati dengan bentuk puasa yang demikian. Ini perkara yang mana hak kita tak faham, iaitulah seorang itu tinggal makan dan minum, dan juga tinggal perkara yang dikira kata batal puasa. Tak buat benda batalkan puasa, makan podak, minum podak, dan tak buat perkara batalkan puasa, maka itulah pahaman manusia tentang hakikat puasa. Rasa puasa dah lah, puas hati dah situ tu. Itulah benda yang mana ada dalam otak kita manusia, banyakkan kita manusia, itulah yang mana adanya. Maka Rasulullah SAW menyatakan hakikat puasa yang sebenarnya. Dalam hadis ni Nabi ceritakan hakikat puasa sebenar. Puasa sebenar lagi mana? Ialah bukan setakat meninggalkan makanan dan minuman sahaja, malahan mesti meninggalkan segala keburukan, kejahatan, perkara yang karut marut dan segala bentuk maksiat. Ini hakikat puasanya. Jadi Nabi menyatakan kepada kita bahawa hakikat puasa yang sebenar itu bukan setakat meninggalkan makanan dan minuman sahaja. Bukan setakat itu saja tak. Dan bahkan mesti meninggalkan segala keburukan, kejahatan dan perkara yang karut marut dan segala bentuk maksiat. Jadi kita dapat tiada kata mengikut dalam sunnah Nabi ini hakikat puasanya, satunya tinggal makan dan minum, dan juga tinggal perkara yang nak batalkan puasa tu. Yang keduanya ialah tinggal segala maksiat. Dua unsur penting ni. Dua unsur penting inilah yang merupakan hakikat puasa yang sebenar. Faham situ tak apa dah. Nah, maknanya tinggal makan dan minum, dan tinggal perkara yang batalkan puasa. Yang keduanya tinggal segala bentuk maksiat. Kalau boleh buat dua ni, sampailah pada hakikat puasanya. Kalaulah tak makan, tak minum, dan juga tidak buat perkara batalkan puasa, tapi perkara maksiat tak tinggal, kita tak sampai hakikat puasa. Tak ada sampai lagi hakikat puasanya sebenarnya. Jadi mesti meninggalkan segala keburukan, kejahatan, perkara yang karut marut, hatta perkara yang tak sampai mutabak maksiat pun dia tinggal juga. Perkara sia-sia, dia tinggal juga. Puasa juga dia daripada perkara sia-sia. Dan segala bentuk maksiat melalui mata. Ini benda maksiat melalui mata. Kita tengok perempuan ajar Nabi, ataupun tengok aurat lelaki, mana itu melalui mata tu, ataupun tengok filem-filem yang locoh, filem-filem yang tak pakar, dontri dan sebagainya, itu melalui mata. Mana kita puasa tapi kita tengok benda yang maksiat tu, berarti kita tak sampai hakikat puasa. Nauzubillah min zalik. Letih kita, lapar, letih, tapi tak sampai hakikat puasanya. Melalui mata, melalui mulut. Mulut ni cakap bohong, menipu orang, kecek orang, merupak pada orang, kecek tipu helah pada orang. Ikutlah apa saja hak melalui maksiat mulut tu. Telinga, ni banyak juga ni telinga ni. Jadi kita puasa tapi kita duk dengar lagu, dengar muzik, dengar dontri, mata pun tengok, telinga pun dengar. Jadi kita puasa, jadi kita nak tipu diri kita supaya nak tipu perut lah, supaya perut tu berasa tak lapar. Dengar lagu, tengok dontri, tengok filem, tengok lakon ke apa itu ni, maka kita tipu perut tak sewi berasa lapar, padahal kita tipu diri kita sendiri tu. Jadi puasa kita tu tak sampai pada hakikat sebenar. Bila tak sampai hakikat sebenar, jadi saja free, pahala tak boleh. Itu dia. Melalui hidung, ikutlah melalui hidung ni cium benda haram dan sebagainya, apa saja, maksiat, perkara yang maksiat. Hati, keburukan hati, dia berasa deki pada orang, bahasa takabur, bahasa sombong, ikutlah apa saja maksiat hati itu kena jauhkan waktu puasa. Pikiran, jauh pada maksiat pikiran, duk mikir harga apa, mikir perkara tak molek,
Jadi kita nak puasa belaka benda-benda tak molek, benda-benda musyak tu. Dan segala percandera lain. Hal lain lagi pun serupa, anggota lain pun serupa juga. Kaki, tangan kita serupa. Inilah perkara yang mana kita kena sampai pada hakikat puasa. Bila begini rupa hakikat puasa sebenarnya, jadi bila kita pergi tengok pada wakil kenyataan bagi masyarakat kita hari ini ni, dia puasa apa setengah-setengah tu jauh lagi sampai hakikat puasa. Orang Tino dia puasa, dia tak kelubung. Dia puasa, dia tak kelubung, jalan lagi kedai mana tak kelubung, atau pakai sekerak, pakai baju sekerak pergi kedai mana pun pakai sekerak tu lah. Jadi itu anggota dia yang melahirkan anggota tu musyak dah tu, dosa tu. Jadi dia puasa tu puasa, dia makan sahur, dia puasa, dia niat berjuruh dah. Tapi dia kerja musyak dalam bentuk tu dengan tak sedar dia. Maka ini adalah perkara yang tak sapah ke kat puasa dan tak boleh pahala. Cumanya kewajipan tu lepaslah. Wajib puasa tu lepas. Sebab dia puasa, pahala tak ada. Sebab musyak penuh dengan dia. Perkara nyata pada kita hari ni macam orang kerja, budak-budak duk kerja kat supermarket, kerja gapo hang gapo ikutlah pakai sekerak tu. Duk puasa pakai sekerak. Puasa sah lah, bukan tak sah puasa tu, tapi pahala tak ada. Sebab dihalangkan oleh musyak dia duk pakai sekerak tu. Nauzubillah min zalik. Jadi itulah yang mana kita perlu sedar dan perlu pada umat kita pakai sedar belaka tentang masalah ni. Kesemua jenis keburukan melalui segala anggota tersebut hendaklah dihentikan semenjak awal Ramadan hingga akhirnya, sebagai yang terlalu dulu. Ya bagi khair akbil wa ya bagi syar aksir. Jadi segala musyak tu nabuti pada awal Ramadan lagi. Jadi kalau pakai baju pandak pun pakai sekerak lah, tak kelubung lah puasa ni, barulah kita sampai pada ke puasa. Toratak pun kita tinggal, lagu-lagu tinggal apa. Jadi benda yang betul musyak tinggal. Kalau toratak betul mengajar agama tak apalah, TV mengajar agama tak apalah, kita dengar Quran pun tak apa, mengajar agama tak apa. Jadi hak lain pada tu masuk dalam lakon tak lakon ke apa tu, itu kita tinggal lah dalam bulan-bulan Ramadan ni. Kerana supaya kita jagakan ibadat puasa kita tu menjadi sempurna insya-Allah. Serta digantikan segala bentuk maksiat itu dengan segala kebaikan dan kebajikan. Dengan itu seseorang itu akan tercapai hakikat puasanya. Jadi kita tinggalkan segala maksiat tu, kita ganti maksiat tu dengan benda baik. Dengan baca Quran, dengan berzikir dan sebagainya, maka insya-Allah kita akan sampai pada hakikat puasa yang sebenar dan kita dapat sempurna puasa kita tu insya-Allah. Inilah benda yang penting dalam kita jagakan puasa kita ni. Kita ni boleh kata kebanyakan kita nak jaga takut batal tu ya. Takut batal tu ya. Dia. Hal yang kita tak ada beringat mana. Ini biasa kebanyakan kita manusia ni. Dengan ini bila kita tahu lagu ni, kita perangat dalam lagu ni, insya-Allah tahun ni kita tu usaha untuk menjauhkan perkara maksiat tu sebanyak mungkin. Di dalam hadis lain adalah Nabi SAW menjelaskan lagi tentang hakikat puasa itu. Dalam hadis lain tadi ada Nabi menjelaskan lagi tentang hakikat puasa. Berjelas lagi. Nabi kata laisa siyamu minal akli wasyurbi faqat. Ini jelas ini. Ini jelas dah. Laisa siyamu minal akli wasyurbi faqat. Innamas siyamu minal lagwi wa rafath. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, sebut dalam Sahih Targhib wa Tarhib juz 1 muka 625. Nabi kata bukanlah puasa itu kadar menahan diri pada makan dan minum. Nabi kata bukanlah puasa itu kadar tak makan tak minum. Kadar duk berak makan minum tu bukan puasa. Sesungguhnya puasa itu ialah berpuasa daripada perkara-perkara yang sia-sia dan perkara yang keji. Itu puasa. Puasa nak puasa daripada benda sia-sia benda keji, apatah lagi benda haram. Hak sia-sia, hak keji, hak tak ada haram pun kena tinggal dah. Hak tak pakar tu. Hak tak pakar tu tak sampai menterabak haram. Tapi tak pakar benda sia-sia. Jadi kita tu kena tinggal juga dah. Maka apatah lagi perkara yang tetap cerak atas haram tu kena tinggal terus lah tu. Sinilah baru kita sampai ke kat puasa insya-Allah. Maka kita harap puasanya
kita semua ni dan umat Islam kita semua ni akan menyambut puasa Ramadan pada tahun ini dengan puasa dengan hakikat puasa yang sebenar, insya-Allah. Inilah nukta pertama yang mana saya ingin kemukakan pada hari ini hubungan dengan setengah pada amalan penting dalam bulan Ramadan, ialah puasa dengan hakikatnya, yang mengikut hakikatnya yang sebenar. Rasa kita jelas belaka benda ni. Cuma duk di tertebik kita dah lah. Setakat mana kita boleh tertebik, boleh laksana benda tu, maka setakat itulah kita akan dapat kelebihan sisi Allah Ta'ala, insya-Allah. Dan nukta yang kedua yang mana saya ingin kemukakan pada hari ini hubungan dengan amalan penting bulan Ramadan. Bagi kita tahu belakang dah, cuma kita perangat. Ialah tentang qiyamul lail, sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Qiyamul lail, ya tarawih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum bi'azimatin thumma yaqul man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat dalam Sunan Abi Daud rakam 1371 dan sebut dalam Sahih Targhib wa Tarhib juz 1 muka 583. Masya-Allah. Abi Hurairah menceritakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggemarkan umatnya pada qiyam Ramadan. Bersolat sunat dalam malam Ramadan. Abi Hurairah kata Rasulullah menggemarkan, menggalakkan umat dia untuk qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ni ialah jadi qiyamul lail ni adalah setiap malam. Setiap malam Nabi itu qiyamul lail setiap malam. Dan dalam bulan Ramadan ni ada qiyamul lail juga. Tapi qiyamul lail dalam bulan Ramadan ni kita menamakan dia ataupun ulama namakan dia salatul tarawih. Qiyamul lail dah lah. Ya tarawih. Sembahyang tarawih. Dan maknanya Nabi menggalakkan kita qiyamul lail dalam bulan Ramadan, maknanya menggalakkan kita sembahyang tarawih dengan tiada memerintah mereka secara wajib. Nabi tak perintah secara wajib tak, tapi menggalak. Menggalak, bukan perintah dengan wajib tak. Sebab itulah Nabi itu dia qiyamul lail bulan Ramadan beberapa malam saja, lepas tu dia tinggal. Kerana apa? Dia kata khasyitu an tufrad alaikum, aku takut diperdukan atas kamu. Jadi kalau sembahyang kita malam tu, maka Nabi bimbang. Nabi ni orang yang sia belah rahmat pada umat dia. Tak nak berat pada umat dia. Kalau dia boleh nak mengelak, boleh lari daripada berat pada umat, dia pisah. Maka Nabi tinggalkan solat tarawih secara berjemaah dalam bulan Ramadan tu kerana takut diperdukan. Dengan itu lepas itu pakai sembahyang masing-masing lah. Hingga sampai pada masa Sayyidina Umar. Bila sampai masa Sayyidina Umar tu, Sayyidina Umar masuk masjid, tengok orang sembahyang situ stupuk. Maka dia cuba hipungkan atas satu imam satu. Dengan itulah sembahyang jemaah ni, sembahyang tarawih secara jemaah tu adalah sabit sabit pada masa Nabi lagi, tapi Nabi tinggal kerana takut diperdukan dan dibinakan klik semula oleh Sayyidina Umar. Sebab tu Sayyidina Umar kata ni'matil bid'ah hazihi, sebaik-baik bid'ahnya hak ni sebaik-baik bid'ahnya. Dia bukan bid'ah arti bid'ah tak menyalahi sunnah dak. Bid'ah dalam arti bahasa Arab tu maknanya inilah sebaik-baik hak hidup menghidupkan semula hak Nabi buat dulu. Nabi buat dah dulu, tapi Nabi tinggal kerana takut diperdu. Sekarang ni masa Sayyidina Umar tak nak bimbang dah, sebab Nabi mati dah, hukum tak mari dah. Kata nak perbu semula dah. Maka jadilah sembahyang tarawih ni secara berjemaah, disunatkan, sunat berjemaah. Jadi Nabi tinggal berjemaah kerana takut diwajibkan. Kemudian begini bersabda, Nabi sabda mengikut kata Abu Hurairah ni, sesiapa yang berqiyam Ramadan, melaksanakan salat qiyamul lail pada malam Ramadan, ialah sembahyang tarawih,
dengan penuh iman dan harapan kiraan pahalanya sisi Allah, nescaya ampun baginya barang terdahulu pada dosanya. Siapa yang semaya qiyamul lail pada Ramadan dengan penuh iman dan harapan pahala pada Allah, maka apa dia? Allah akan ampunkan dosa dia yang terdahulu. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Hadis Nabi hubungan dengan solat tarawih. Ini solat tarawih. Baiklah. Sebagaimana kita sedia maklum bahasanya solat tarawih ni masa dianya ialah selepas solat Isya bagi peribadi masing-masing. Selepas solat Isya bagi peribadi masing-masing. Siapa dia semaya Isya dah, dia boleh semaya tarawih. Orang tak semaya Isya lagi, tak masuk tarawih dia lagi. Dia kena semaya Isya dulu. Sebagaimana kita maklum. Kalaulah kita pergi kana-kana, klik mari tak ada semaya Isya dengan Tok Imam. Nampak Tok Imam semaya tarawih dah. Kita bertarawih dulu, kau awak Isya ke dia. Tak boleh. Tak boleh tu. Tu. Kena semaya Isya dulu. Semaya Isya dulu. Lepas tu barulah semaya tarawih. Nah. Bilangan rakaatnya sebagaimana kita maklum ialah 8 rakaat dan 11 rakaat bersama witir. Jadi bilangan rakaat ni ada khilaf ulama. Ini satu pendapat, maknanya 8 rakaat. 8 rakaat hak tarawih saja dan 11 rakaat bersama dengan witir. 8, 9, 10, 11. 11 rakaat bersama dengan witir. Inilah yang dipilih oleh Nabi SAW. Inilah perbuatan yang Nabi laksananya. Maka ini satu pendapat yang mana boleh kita ikutinya. Dan boleh, dan juga boleh kita tu semaya tarawih 20 rakaat dan 23 rakaat bersama dengan witir mengikut pendapat kebanyakan ulama. Mengikut pendapat kebanyakan ulama 20 rakaat tambah 3 rakaat lagi witir, jadi 23 rakaat. 20 rakaat, 23 rakaat ini adalah diamalkan seperti ini pada masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Sayyidina Umar beramal lagu ni, mana 20 rakaat. Maknanya tak ada apalah nak semaya. 8 pun tak apa, 20 pun tak apa. Okeylah. Terus ada balah hal 8 20 tu. Hak 8 tu pun jadi tarawih. Bukan tak ada tarawih dak. Lalu silap faham bagi setengah orang tu kata 8 rakaat tak ada tarawih. Tak ada tarawih. 20 je tarawih. Dak. 8 pun tarawih, 20 pun tarawih. Nak hak mana pun lah. Cumanya nak wi semaya tu wi cukup belaka. Semaya mengikut imam. Maka mana-mana satu daripada dua pendapat ini boleh engkau amalkan asalkan engkau bersalah bersama imam hingga akhir salahnya. Wi kita tu semaya bersama imam, wi suk semaya imam. Siapa suk semaya imam? Kalaulah kita semaya hak 8 rakaat, kita cari tu imam 8 rakaat. Cari tu imam 8 rakaat. 8 rakaat pasti imam semaya witir, kita witir suk sama dengan imam. Kalau nak 20, hang cari tu imam semaya 20 tu. Tak ada apa. Terus ada jadi tekanlah 8 dengan 20 tu. Gilah saya tu imam hak 20. Lepas tu semaya wisuk sama dengan dia. Jangan semaya 8 rakaat belakang tu imam 20. Itu tak? Ya ada juga. Nak semaya 8 pergi semaya belakang tu imam 20. Jadi kita beramal bulan Ramadan kita nak laba lah, boleh laba ni. Boleh laba perniagaan ni. Satu hadis Nabi kata siapa yang semaya dengan imam pada awal semaya hingga sampai akhir imam hatta yang sharif sehingga imam tu suk semaya, dia boleh kelebihannya supaya qiyamul lail sepenuh malam. Pas ambil dana. Qiyamul lail sepenuh malam. Jadi kalau kita semaya dengan imam 8 bersama dengan 8 tu suk sampai witir dia. Okey. Boleh sepenuh malam kita semaya malam tu. Masya-Allah kelebihannya. Kalau hak 20 rakaat pun kita semaya imam 20 rakaat hingga sampai witir dia, kita semaya turut dia belaka. Kita boleh sampai qiyamul lail sepenuh malam. Jangan kita semaya 8 rakaat kita beradu. Beradu. Lepas tu nanti kena buat witir di rumah tu ataupun pakai dak sekat tu ya. Ataupun tak semaya 4 rakaat lepas tu semaya qada.
qada belakang tu email. Dia tak kena belakang tu tu. Tu dia. Kalau itu kita pilihlah hak mana kita nak semaya tu. Contohnya kenalah bersama-sama dengan imam tu lah. Ikhwan akhwat sekalian, dalam sembang tarawih ni kita ada beberapa mulahazah, beberapa perhatian. Kita sedia maklum bahwasanya sembang tarawih tak ada ditentukan surah dan ayat yang tertentu. Kata sembang tarawih baca ayat ni tak ada. Sunnah Nabi tak ada. Alhaakumut takasur sampai akhir tu tak ada menentukan lagu tu. Ya dia. Tak ada. Panjang pun tak ada, pandok pun tak ada menentukan. Dibebaskan. Contohnya Nabi baca panjang, sahabat baca panjang. Tu je. Nabi baca panjang, sahabat baca panjang dalam mayat tarawih ni. Kalau gitu kita tu secari tu imam baca pandok tu. Dia tak kena situ dah. Tak kena sunnah situ dah. Nabi baca panjang, sahabat-sahabat baca panjang. Jadi kita kena cari tu imam baca panjang. Jangan cari baca pandok. Kalau alhaakumut takasur tu pandok tu. Hak tu boleh katakan dunia hari ni darat dah tu. Darat dah tu. Darat dah. Kalau masjid mana tu semaya alhaakumut takasur, masjid tu darat dah lah ni. Orang maju dah ni. Itu dia. Ya paling kurangnya kita ni satu juzuk semalam itu molek dah. Padai dah ngeran kita tak torok ni. Satu juzuk semalam ni. Siapa dia tak bahasa lengah berdiri, duduk tak apa. Duduk. Dia. Jadi kalaulah kita sembahyang dengan imam baca satu juzuk satu semalam ni, satu juzuk satu malam, maknanya 30 malam tu cukup 30 juzuk. Kita ni barangkali lah kebanyakan kita ni tak biasa dengar Quran 30 juzuk tu. Dengar tak ada tinggal dengar Quran 30 juzuk tak biasa tu. Jarang sangat tu. Maka peluang kita bulan Ramadan ni kita baca Quran tak boleh dah dan sebagainya. Kita sembahyang takmir hak baca 30 juzuk sebulan ni. Sejuzuk semalam ni. Maknanya kita boleh dengar Quran 30 juzuk. Masya-Allah dah situ. Itu dia. Itu adalah satu mulahazah yang patut kita ambil perhatian. Yang keduanya, pada witir, pada sembahyang witir. Jadi ayat witir ni hak sebenarnya ya tak ada ditakyin juga. Boleh kita baca ayat-ayat mana pun. Tak ada dimestikan ayat tertentu untuk kita baca. Tapi datang pada sunnah nabinya, Nabi itu melazimi sentiasa baca ayat pada witir tu. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua kuliah. Yang ketiga kulhu ataupun kulhu dengan 3 kulhu tu. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Maka ini merupakan satu sunnah mutaba'ah. Imam ni kalau bolehnya tu saya baca ayat lain lah, baca ayat ni kalau ikut sunnah. Baca ayat lain boleh juga, bukan tak boleh, bukan haram pun tak. Cumanya ayat ni ayat Nabi melazimi baca pada witir. Maka kita ikut sunnah Nabi lah. Dia kena ada hikmat yang mana kita tak tahu hikmat sebalik bacaan tu. Sebab Nabi melazimi semua. Sama ada pada setiap malam lah. Dalam witir, semua witir Nabi itu baca ayat tu. Supa juga pada sunat subuh. Nabi sentiasa baca rakaat pertamanya kuliah, rakaat kedua kulhu. Maka kita baca tu. Tu cara ubah hak lain lah. Bukan tak boleh. Bukan tak sah. Cumanya tak mengikut sunnah. Itu ya. Itu satu perhatian. Yang mana patut kita ambil perhatian. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Hubungan dengan solat tarawih sebagai pingat pada kita hari ini. Sikit lagi hubungan lagi hubungan dengan witir saat ini. Rakaat 3 tu imam boleh baca kulhu saja. Dia boleh baca kulhu dengan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kalau tu imam baca kulhu saja tu, nak ingat pada tu imam ni jangan cepat sangat. Kadang tu imam tu baca cepat
kulhu tu ya tak ada dengan Fatihah makmum. Makmum kita ni menyatakan Syafi'i kita ni. Syafi'i dia baca Fatihah lah bila takmir baca derah tu. Nah, bagi mereka yang mana takmir baca derah, makmum tak baca Fatihah dengar saja, tak apalah tu. Hak kita baca Fatihah ni. Hak kita makmum ramai-ramai baca Fatihah ni, takmir baca surah kulhu tu jangan cepat berdoa. Jangan cepat berdoa. We nyanyi ke makmum kata. Ada tua-tua dan sebagainya. We there rokok lah. Itu patut ambil perhatian. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kesekian hubungan dengan sebahagian daripada perkara penting dalam amal Ramadan. Di antara amal Ramadan lagi, sebagai peringatan kepada kita semua ialah baca Quran. Baca Quran. Maka kita ni perlulah baca Quran. Paling kurangnya kita tu habis khatam Quran sekali khatam dah bulan Ramadan. Kalau boleh lagi 2 kali. Kalau boleh lagi 3 kali. Sebab Nabi kata as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran tu adalah dua-dua tu minta syafaat bagi seorang hamba pada kiamat. Kita puasa dah. Kita baca Quran, puasa dan Quran ni minta syafaat daripada Allah pada kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata, ai Rabb mana'tus ta'am wasyahwah fasyafi'ni fihi. Qal wa yaqulu Quran mana'tun naum bil laili fasyafi'ni fihi fayusafa'an. Puasa kata, wahai Tuhanku, aku menahankan dia daripada makanan dan perkara syahwat pada siang hari. Ya Allah, aku tahan dia daripada makan minum daripada syahwat. Itu maknanya puasa tu dua hakikat tu. Tinggal makan dengan minum, tinggal syahwat. Aku tahankan dia daripada makan minum dan aku tahankan dia daripada syahwat. Maka dia kata fasyafi'ni fihi. Maka berilah aku syafaat padanya. Aku puasa minta bagi syafaat, minta beri dia tulis syafaat pada tuan dia ni. Dan Quran pula berkata, aku menahankan dia daripada tidur pada waktu malam. Quran kata pula, aku tahan dia daripada tidur waktu malam. Lepas dia semaya tu, dia baca Quran waktu malam. Ni ayat tu. Quran ni adalah digalakkan baca waktu malam. Kerana Quran dia berdakwa dah. Aku tahankan dia tu daripada tidur malam kerana nak baca aku tu. Maka berilah aku syafaat padanya. Quran minta syafaat. Maka Nabi kata lalu kedua-duanya diberi syafaat. Dengan itu maknanya kita adalah banyakkan baca Quran insya-Allah kerana bulan Ramadan syahrul Quran. Itu di antara amalan penting di bulan Ramadan. Saya nak sebutkan rekah lah amalan penting yang mana ada di bulan Ramadan ni. Yang keempatnya amalan penting juga ialah hubungan dengan iktikaf. Hubungan iktikaf ya. Iktikaf sebagaimana kita maklum belaka dah. Iktikaf dalam bulan Ramadan sebagaimana riwayat pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu kulla amin 10 ayyam. Falamma kana al-'aam alladhi qubiba fihi i'takafa 20 yawman. Wa kana yu'radu 'alaihi Qur'an fi kulli 'amin marratan. Falamma kana al-'aam alladhi qubiba fihi urida 'alaihi marratain. Dalam Sahih Sunan Ibnu Majah juzuk 2 muka 90. Hadis sahih. Abu Hurairah kata, adalah Nabi SAW selalu iktikaf setiap tahun 10 hari. Setiap tahun 10 hari Nabi iktikaf sama. Jadi amalan iktikaf ni amalan yang lazimi oleh Nabi semenjak Nabi duduk di Madinah lagi. 10 hari. Sudah malam lah. Manakala adanya pada tahun yang diwafatkan baginda, padanya baginda beriktikaf 20 hari. Pada tahun hak Nabi nak mati itu Nabi iktikaf 20 hari. Hak biasa tiap-tiap tahun 10. Tahun yang akhir itu Nabi iktikaf 20 hari. Dan baginda dibentang padanya Quran setiap tahun 21 kali. Setiap tahun dibentang Quran dengan Jibril. Maknanya apa dia? Tadarus Quran dengan Jibril sekali apa dia? Setiap tahun sekali dalam bulan Ramadan.
Manakala baginda berada dalam tahun jadi wafatnya, dibentangkan Quran kepada baginda 2 kali. Pada tahun Nabi mati itu dibentangkan Quran pada Nabi itu 2 kali. Itu menunjukkan bahwasanya iktikaf adalah satu amalan yang dilazimi oleh Nabi SAW, dan Quran juga perkara yang dilazimi oleh Nabi SAW. Itu tak dah. Maka kita juga disyaratkan iktikaf mengikut apa dia, setakat mana kita bolehlah, ada kebolehannya 10 hari 10 malam tu kita iktikaf. Kalau tak boleh, ambillah setakat mana yang mana kita tu boleh iktikaf. Janganlah kita tu tinggal dia terus dah. Seterusnya di antara amalan penting bulan Ramadan juga ialah qiyam Lailatul Qadar. Qiyam Lailatul Qadar. Kita laksanakan solat ataupun qiyam, melaksanakan amalan-amalan dalam malam Lailatul Qadar, sebagaimana Nabi kata, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari rakam 2014. Sesiapa yang berqiyam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan harapan balasan hanya daripada Allah Subhanahu, diampun baginya barang yang telah dahulu daripada dosanya. Siapa yang qiyam Lailatul Qadar, kita salah, kita masuk dalam qiyam Lailatul Qadar tu, kita qiyamul lail itulah, kita sembahyang tarawih bersama imam tu, qiyamul lail dah tu, qiyam Lailatul Qadar dah tu. Kita dapati ulama ada mengatakan bahawa sekurang-kurang kita menghidupkan Lailatul Qadar tu, kita mayisa berjemaah, bayang gharib berjemaah, mayisa berjemaah, dan kita sembahyang tarawih bersama imam berjemaah. Itu maknanya sekurang-kurang kita tu apa dah, qiyam Lailatul Qadar. Tapi dikandaki kita tu bersungguh lagi pada tu, taharrau, kita bersungguh mencari Lailatul Qadar untuk dapat kelebihan Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu lebih khairun min alfi syahrin, lebih baik pada 1000 bulan. Semalam Mei kita beramal tu, kita lebih baik pada 1000 bulan. Pas ambil dana 1000 bulan ni 83 tahun daripada umur kita. Tu 83 tahun. Kita buat semalam Mei. Tomanya malam mana tu teh tahu tahu tu. Teh tusuk tu. Nak kita tu buat tiap malam. Tiap malam. Jadi bila kita buat tiap malam tu, dia kena boleh lah. Walaupun kita tak khabar, kita tak tahu kata malam mana-mana, dia kena boleh dah. Ada. Yang nak kelebihan kita beramal, bukan berjumpa pelak-pelak tu boleh Lailatul Qadar, bukan tu. Ada. Lama kata, nyanyi kita tahu ni, tak ada boleh Lailatul Qadar. Dia mau boleh Lailatul Qadar dengan ayat lagu dengan apa tu, bukan tu. Ada. Tu dia. Nauzubillah min zalik. Dia boleh Lailatul Qadar ni dengan kelebihan beramal. Walaupun kita tu tak tahu, dia tak sedar kata malam tu Lailatul Qadar. Bila kita beramal, dia kena boleh lah. Maka alhamdulillah kita tu beramal lah dalam malam-malam je 10 akhir pada Ramadan tu. Semoga kita tu akan dapat kelebihan Lailatul Qadar, insya-Allah. Itulah di antara amalan penting dalam bulan Ramadan. Satu lagi sebagai nak tazkir pada ikhwan akhwat ahli majlis ilmi sekalian, hubungan dengan jenis-jenis solat yang penting dalam bulan Ramadan dan selepas Ramadan. Jenis solat, jenis semaya, hak penting dalam bulan Ramadan dan selepas bulan Ramadan. Hak dalam bulan Ramadan jelas pada kita. Di antara solat pentingnya ialah solat tarawih. Solat tarawih. Itu juga ada solat tarawih. Itu di antara jenis solat yang penting dalam bulan Ramadan. Dan selepas Ramadan, antara solat pentingnya ada solat raya. Solat raya, sembahyang raya. Itu dah. Nabi SAW sebagaimana riwayat pada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Nabi SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla, fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah thumma yansarif yaqumu qabilan nas wan nasu julusun ala sufufihim wa ya'izuhum yusihim wa ya'muruhum. Sahih Bukhari rakam 956. Maksudnya adalah Nabi SAW selalu keluar pada hari raya Fitrah dan raya Adha pada musalla. Mana Nabi semaya raya ni di musalla, Nabi pergi di musalla tempat lapang.
padai lah. Maka mula-mula perkara yang mana baginda memulainya ialah solat raya. Maknanya Nabi mula buat kerjanya ialah sembahyang raya. Tak ada sembahyang lain pada raya, tak ada lah sembahyang benda-benda tu sunat tahiyat ke apa, dia bukan masjid. Tak ada tahiyat lah situ tu. Tak ada tahiyat masjid lah. Jadi Nabi mula-mulanya ialah sembahyang raya. Di padai tu. Kemudian baginda bangun berdiri berhadapan muka manusia, apatah Nabi berdiri hadap pada manusia, sedangkan manusia ramai duduk di dalam saf-safnya, manusia ramai duduk di saf dia lah. Nabi bangun hadap muka pada manusia, lalu baginda memberi pengajaran kepada mereka, berwasiat kepada mereka dan memerintah mereka. Maka Nabi bagi wasiat, bagi khutbah pada manusia ramai. Jadi Nur ayat kata sembahyang raya ni adalah Nabi itu utama ke sembahyang di padai. Dan Nabi sembahyang di padai semua. Melainkannya pada keadaan hujan. Ada uzur. Maka Nabi sembahyanglah dalam masjid. Dengan itu mengikut pendapat jumhur ulama bahawa solat raya di padang terlebih baik afdal daripada solat dalam masjid walaupun terdapat kawasan masjid itu luas. Ini mengikut pendapat kebanyakan ulamanya, jumhur ulama sembahyang di padai itu adalah lebih utama, lebih afdal daripada masjid walaupun masjid itu luas, melainkan Masjidil Haram. Melainkan Masjidil Haram di Mekah ada. Begitu juga pendapat sebagian pada ulama Syafi'iyah. Sebagian pada ulama Syafi'iyah juga berpendapat sembahyang di padai lebih baik pada sembahyang di masjid walaupun masjid itu luas, sebagian pada ulama Syafi'i. Dan ada setengah ulama Syafi'iyah juga kata masjid afdal sekiranya bersolat raya dalam masjid afdal sekiranya masjid itu luas. So ya. Maknanya dalam Syafi'iyah ni setengah ulama Syafi'iyah utama ke sembahyang di padai afdal walaupun masjid luas. Dan ada setengah ulama lagi Syafi'iyah juga kata dalam masjid afdal kalau masjid itu luas. Hak kebanyakan ulama lagi tu adalah padai afdal daripada masjid. Maka itulah antara perkara yang jadi maklumat untuk kita pakat tahu belakang insya-Allah. Dan satu lagi saya ingin bagi ingat pada kita juga hubungan dengan satu sembahyang lagi yang mana ada lepas pada Ramadan selain pada sembahyang raya ialah sembahyang raya ni. Sembahyang raya ni. Yang dikatakan sembahyang tasbih. Katakan sembahyang tasbih. Kita kena ambil maklumat. Maklumat sikit tentang sembahyang tasbih ni. Dapati khilaf ulama pada kesabitan hadis yang datang padanya. Hadis yang datang hubungan dengan sembahyang tasbih ni ada khilaf ulama. Sabit tak sabit hadis ni? Sahih tak sahih hadis ni? Hasil daripada tu maka khilaflah pada hukumnya. Ini nak bagi maklumat pada kita sekalian. Hadis hak datang hubungan dengan sembahyang tasbih ni ada khilaf. Sabit tak sabit datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih tak sahih? Hasil pada khilaf ulama tentang kesabitan hadis itu khilaflah tentang hukumnya. Hadis lah mana? Hadis ni adalah hadis riwayat pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang hasalah ni kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi ceritakan, aku nak ayat padamu satu perkara ada. Mu akan dapat kelebihan sekian-sekiannya. Maka Nabi royaklah cara sembahyang ni, cara sembahyang ni begitu cara sembahyangnya. Lepas tu Nabi kata pada akhirnya, ini stata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marratan faf'an. Kalau akau tu mampu nak sembahyang setiap hari, buat tasbih ni. Kalau mu tu mampu kuasa nak sembahyang setiap hari, sembahyanglah. Fa in lam taf'al fa fi kulli jumu'atin marrah. Kalau akau tak kuasa setiap hari, maka setiap Jumaat, setiap minggu lah sekali. Kalau boleh buat, buat. Tak kuasa setiap hari, seminggu sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marratan.
Kalau kau tak kuasa juga setiap Jumaat, maka setiap bulan sekali. Nah, fa illam taf'al fa fi kulli sanah marratan. Kalau kau tak kuasa juga setiap bulan, maka setiap tahun sekali. Masalah dia. Fa illam taf'al fa fi umrika marratan. Kalau kau tak kuasa setahun sekali, maka sekali umur. Seumur hidupmu sekali. Nak wiwak juga kerana kelebihannya banyak gitu ni. Dia apung dosa kecilnya, ada dosa zahirnya, batinnya, apanya banyaklah dapur dosa. Hadis ni khilaf ulama. Sabit ke tak sabit, sungguh tak sungguh datang daripada Nabi. Faham tak? Kelebihan tu ya begitulah. Jadi banyak kelebihan dia. Kau boleh setiap hari, tak hari setiap minggu, tak setiap minggu tiap bulan, setiap bulan setiap tahun, setiap tahun seumur hidup sekali. Oh itu dia. Nak ada juga. Mayalah ke dah kita hendak seumur hidup lihat gini. Boleh ada. Itu dia. Hadis ini sabit tak sabit. Jadi setengah ulama berpendapat bahwasanya hadis yang sabit, bahwasanya hadis yang sabit padanya itu adalah sahih. Hadis ni adalah sabit daripada Nabi dan hadis itu sahih. Setengah ulama kata hadis ini sahih, sabit pada Nabi dan pula sahih. Maka mereka berpendapat pada hukumnya adalah sunat dilakukannya. Maka pendapat ini bila hadis ini sahih, sunat semaya, sunat tasbih. Ini satu pendapat ulama dah. Bagi orang mengatakan hadis itu sabit dan hadis itu pula sahih, maka hukumnya adalah sunat. Setengah ulama berpendapat yang kedua. Setengah ulama berpendapat bahwasanya hadis itu adalah dhaif. Setengah ulama kata hadis ini dhaif. Bila hadis dhaif tak sabit hukum, maka mereka berpendapat harus dilakukannya. Maka mereka berpendapat harus dilakukannya. Jadi hadis ni adalah dhaif. Tapi nak semaya harus, bukan sunat dah, harus. Harus dilakukannya. Harus ya. Bukan sunat dah. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, setengah ulama berpendapat bahwasanya hadis itu adalah dhaif. Hadis dhaif juga pendapat yang kedua ni. Hadis dhaif. Maka mereka berpendapat tidak diamalkan hadis dhaif dan solah tidak disyaratkan. Jadi pendapat yang ketiga ni, hadis dhaif maka tidak diamalkan, solah tidak disyaratkan. Bila tak ada disyaratkan, tak ada sunat. Tak ada sunat semayakan, tak ada disyaratkan. Ini pendapat yang ketiga. Apatah lagi bentukkan solah itu menyalahi daripada bentukkan solah-solah yang biasa. Kerana bentuk dan kepiak solahnya sebagai berikut. Jadi kerana solah semaya tasbih ni, ia tak serupa dengan semaya biasa. Dia menyalahi. Tak serupalah mana. Ini bentuk dia nya. Bagi orang tak biasa semaya, boleh tahu ke ni. Orang semaya biasa semaya dah, tak apalah. Solah bentuk dia nya ialah solah mempunyai 4 rakaat. Semaya tu 4 rakaat. Dibaca setiap rakaat itu Fatihah dan surah. Setiap rakaat baca Fatihah dan baca surah. Dan baca tasbih setiap rakaat itu 75 kali. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dalam satu rakaat tu 75 kali. Jadi bila 4 rakaat tu 300 kali. 300 kali. Jadi setelah takbir, setelah baca surah, takbir, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah, kita makmum dengarlah. Setelah membaca surah dan dalam keadaan berdiri, dibaca pula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Hak mula-mula 15 kali. Lepas tu rakaat. Lepas rakaat, lepas baca subhanallahil azim tu, baca subhanallah tadi tu 10 kali. Hak mula-mula 15, lepas tu yang kedua 10. Lepas tu i'tidal. I'tidal baca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Lepas tu baca subhanallah tadi juga 10 kali. Kemudian sujud. Pas sujud ni baca subhanallah a'la dan sujud. Lepas tu baca subhanallah 10 kali.
Lepas tu duduk antara dua sujud, baca Rabbi Ghfirli. Lepas tu baca subhanallah walhamdulillah 10 kali. Lepas tu sujud pula yang kedua. Baca subhanallah rabbil a'la. Lepas tu baca subhanallah 10 kali pula. Kemudian bangkit pada sujud dan duduk istirahat. Dan sebelum berdiri duduk istirahat tu, belum diri tu baca subhanallah 10 kali pula. Tu maknanya tak serupa dengan sembahyang semua dah tu. Nah. Dengan itu maka sempurnalah rakaat yang pertama. Sempurnalah rakaat pertama dengan baca tasbih 75 kali. Dan begitulah seterusnya di sananya pada setiap rakaat di pada 4 rakaat itu, maka jumlah semuanya 300 tasbih. 300 tasbih. Nah, itu dia. Dengan itu ternyatalah bahawa bentukkan solahnya menyalahi daripada bentukkan solah-solah yang biasa. Jadi bentukkan solah ni menyalahilah daripada bentukkan solah biasa. Tak serupa. Dokong baca tu baca serupa saat ni lah. Tak serupa semua. Kalau itu kita mari dengar satu pandangan satu ulama besar dalam mazhab kita Syafi'i, ialah Imam Nawawi rahimahullah. Nawawi katakan, berkata Imam Nawawi, pada membilangnya sunat itu ditilik. Nak kata mayat tasbih ni sunat tu mikah sakit. Ada kau sakit. Nak kata sunat tu mikah sakit. Ada ditilikkan. Ada perhatian di situ. Kerana hadis adalah dhaif. Mana hadis ni dhaif sisi Imam Nawawi. Hadis ni dhaif. Hadis yang kita baca tadi. Hadis dhaif, hadis Ibn Abbas tu. Dan terdapat padanya perubahan daripada peraturan bentuk solah yang ma'ruf, kata Imam Nawawi. Bentuk semaya ni tak serupa dengan semaya hak biasa. Bentuk kayak dia tu. Maka segianya tidak dilakukan amalan tanpa hadis. Maka Imam Nawawi kata, segianya tak patut beramal dengan tidak ada hadis. Kita beramal ni kena ada hadis, ialah hadis sahih. Kalau tak ada hadis tu saya beramal, dan hadis itu tidak sabit sisi Imam Nawawi. Tak ada hadis yang tak sabit. Jadi maknanya sisi Imam Nawawi ni hadis yang tak sabit, hadis dhaif, tak sabit hadis pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak patut beramalah kerana tidak ada hadis. Ini kata Imam Nawawi. Nah. Habis kata Imam Nawawi. Oleh itu, sekiranya engkau hendak melakukannya kerana mengikut pendapat ulama yang mengatakan sunat dilakukannya atau harus dilakukannya walaupun sekali seumur hidup, maka boleh engkau melakukannya secara perdi seorang diri. Kalaulah kita tu berasa nak buat juga. Berasa nak buat juga. Kerana hadis tadi itu. Dan ada ulama mengatakan sunat ataupun harus buat. Maka kalau nak buat juga, buat seorang diri lah. Buat seorang diri. Buat seorang. Tidak berjemaah. Tak jemaah. Kau nak buat juga seorang diri. Bukan jemaah dak. Kalau jemaah pun tak jadi jemaah. Kerana ia adalah termasuk di dalam kumpulan solah yang tidak sunat berjemaah padanya. Hak ni dalam mazhab Syafi'i kita. Sembahyang tasbih ni bagi orang mengatakan sunat pun dia masuk dalam golongan sembahyang sunat yang tidak disyaratkan berjemaah. Tidak disyaratkan berjemaah. Tak sunat berjemaah. Kalau pergi jemaah pun tak boleh pahala. Sebab tak ada syarat. Patut pedah gapo duk madah ke sembahyang ya. Duk pakak mi sembahyang hingga sampai setengah ustaz hak tak pergi sembahyang jadi kedam. Jadi kami hitam, jadi biri hitam. Ustaz gapo tak pergi sembahyang, orang pakak sembahyang belaka mai tasbih ni. Terlepas gapo tak pergi sembahyang. Orang pakak sembahyang tasbih jadi congok rumah sore-sore. Jadi kedam lah. Hak bukan kedam tu semaya dia tu pun jemaah tu bukan disyaratkan. Tak ada syarat semaya kali. Nak semaya masa ke? Kalau pasal nak pergi juga dengan hadis ni. Itu dia. Walaupun berjemaah itu sah tetapi tidak akan dapat pahala berjemaah. Jemaah sah, bukan tak sah. Jemaah sah. Tapi tak ada boleh pahala jemaah kerana tidak ada syarat nak boleh pahala tu bila dia syarat berjemaah. Kalau nak kira atas sah tu jemaah belaka. Maya sunat zuhur jemaah. Qabliyah jemaah.
Sunat asal jemaah. Sunat rawatib jemaah belaka. Sah. Boleh pahala jemaah tak? Tak boleh pahala jemaah. Sebab dia tidak disyaratkan. Apa dah? Tu nama ayat. Mesore nama ayat. Inilah dia sebagai tasbih sebagai peringatan pada kita hubungan dengan jenis solat dalam bulan Ramadan dan selepas Ramadan. Adapun menetapkan masa melakukannya pada malam raya 6 atau pada harinya, menetapkan masa. Semaya tasbih ialah pada malam raya ni ataupun pada hari raya ni, dan menyuruhkan manusia untuk melakukannya di mana-mana masjid. Panggil manusia, padah manusia semaya di masjid maya tasbih tu. Maka itu adalah suatu bid'ah dan rekaan dalam agama yang tak pernah dilakunya oleh Rasulullah SAW dan juga para khulafa Rasyidun dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'at. Itu adalah satu bid'ah yang besar, yang merebak tempat kita hari ini. Jadi menghidupkan bid'ah, mati sunnah. Menghidupkan bid'ah, mematikan sunnah. Sunnah tak ada semaya lagu tu, kita menghidupkan lagu tu. Ini adalah satu perkara yang bid'ah dalam agama. Oleh itu hendaklah kita pakat faham belaka bahasanya semaya tasbih pada hari raya ni, menentukan hari raya ni, dia suruh manusia semaya di masjid adalah semaya itu perbuatan itu bid'ah. Semaya pun tidak disyaratkan berjemaah. Kerana semaya seorang diri, semaya tak ada apa, semaya seorang diri itu mengikut pendapat mengatakan sunat atau harus. Adapun suruh menetapkan hari dan masa cara berjemaah di mana-mana masjid, itu perkara bid'ah yang besar dalam agama. Nauzubillah min zalik. Itulah kaum muslimin dan muslimat, perkara yang mana saya ingin diingatkan pada kita sekalian, kerana kita ni akan menghadapi perkara itu di masa akan datang. Dan sebelum pada saya nak selesaikan majlis hari ini, saya ingin beritahu pada ikhwan-ikhwan sekalian bahasanya buku pembinaan kita yang keluar dah. Buku pembinaan diri kita jilid yang kedua telah keluar, tapi tak ada mari edar lagi hari ini. Minggu depan insya-Allah, maka harga dia sepuluh semua lah, jadi 150 ada. 150 supaya semua harga supaya pertama. Ini jilid yang kedua. Itulah sebagai maklumat kepada kita, dan harap semua kita alim jilid ilmi pakat beli belaka insya-Allah. Ini adalah bekalan kita insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.